penipuan dalam talian ini adalah salah satu act ataupun tingkah laku seseorang yang tidak jujur lah, yang dilakukan secara dalam talian lah, melalui platform seperti online banking, platform WhatsApp pun boleh juga berlaku penipuan, website pun boleh juga berlaku penipuan, di mana basically si pelaku tu berbuat demikian adalah untuk mengaut keuntungan yang tidak sepatutnya lah, dengan cara yang tidak betul. Kenapa, macam mana orang sanggup untuk melakukan penipuan dalam talian ni? Jadi basically jelas lah, kalau seseorang tu sanggup melakukan perkara yang salah, obviously mereka ni tidak ada rasa kesedaran ataupun rasa takut tentang dosa ataupun dengan melakukan kesalahan. Mereka tidak rasa bersalah, meskipun mereka tahu kalau macam penipuan dalam talian ini memang kita ada akta lah. Kalau kita rujuk kepada MCMC, memang dia ada akta scammer kan, yang bila kita melakukan penipuan. So ni boleh kalau disabit kesalahan, boleh dijatuhkan hukuman. Kadang-kadang mungkin mereka aware dengan law ataupun undang-undang yang ada ni, tapi disebabkan mungkin mereka merasakan mereka menganggap itu perkara remeh, ataupun dia rasa macam law enforcement tu tidak kuat, tidak dilaksanakan dengan begitu serius, jadi mereka berani untuk buat perkara tersebut. Dan mungkin ada juga antara pelaku ini, selain daripada dia, mungkin dia walaupun dia sedar akan kesalahan tersebut, tapi mungkin dalam situasi dia terpaksa melakukan, mungkin kerana nak mencari duit dengan jalan yang singkat, dia terdesak dan sebagainya. So ada juga orang yang sanggup melakukan perkara tersebut. Dan yang ketiganya, mungkin memang tidak ada awareness lah, mereka tidak rasa itu satu perkara yang mereka tidak merasakan bersalah lah bila buat perkara tersebut. Tidak ada kesedaran untuk mengelakkan diri daripada melakukan penipuan dalam talian. Okay, soalan ketiga, apakah kesan yang boleh menimpa golongan remaja yang terlibat dengan penipuan? Jadi macam yang saya katakan tadi, memang ada akta lah. Sekiranya mereka terlibat dengan penipuan ni, so mereka mungkin boleh dikenakan tindakan undang-undang, which is very obvious lah, sebab you dah buat salah. Dan mungkin kesan dari segi pembentukan sasiah remaja itu sendirilah, sebab kita tahu peringkat umur remaja ini mereka ada sikap ataupun keinginan nak cuba berbagai perkara. Jadi kerana itu mungkin tu faktor mendorong mereka untuk melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya lah. Jadi kesan dia dari segi long term tu adalah dari segi pembentukan sasiah ataupun moral sikap mereka, di mana bila mereka dah melepasi fasa remaja nanti, mereka akan masuk kepada alam dewasa, alam bekerja. Jadi bila mereka dah terbiasa dengan melakukan penipuan, contohnya penipuan dalam talian ni, so mereka akan terbawa-bawa lah dan menjadi macam satu trait lah dalam diri mereka, which is masa ketika itu mungkin bila mereka dah biasa, mereka dah rasa macam susah dah untuk berubah ataupun berhenti untuk melakukan penipuan dalam talian, kerana mungkin di satu tahap mereka rasa seronok kerana mendapat keuntungan daripada hasil penipuan tersebut, sebab mereka dah tidak ada rasa salah, mereka dah melewati fasa tu. Itu antara kesan lah yang saya nampak yang boleh menimpa remaja sekiranya kalau kita tidak ada a proper kita tidak bendung mereka daripada awal lah. Kerana kita tahu sikap ni ibarat seperti sebatang lidi. Kalau satu batang lidi kita boleh patahkan
Tapi kalau dah jadi satu ikat lidi, susah dah untuk kita patahkan. So itulah macam kita boleh katakanlah metafora kepada kesannya kepada remaja. Kalau kita tak kekang daripada awal, dia akan terbawa-bawa sehingga ke alam dewasa. Okey, soalan keempat, macam mana nak mengelakkan diri dan juga masyarakat lah daripada terjebak dengan penipuan ni. Saya rasa perlunya ada awareness lah yang diberikan kepada masyarakat. Sebaiknya ada daripada peringkat awal lagi lah, daripada peringkat sekolah, supaya mereka merasakan perbuatan menipu ni adalah satu kesalahan yang sangat serius. Memang kalau tak dikawal memang mungkin menipu biasa-biasa saja di peringkat awal, tapi once bila mereka dah achieve satu peringkat umur, jadi of course mereka akan upgrade lah penipuan mereka tu. Jadi perlunya ada awareness kepada pelajar in term contohnya lah macam cyber security, macam mana mereka nak mengenal pasti scam itu satu. Kemudian perlunya ada awareness tentang law, undang-undang berkaitan dengan akta-akta yang melibatkan penipuan dalam talian ni, scam. So kalau boleh rujuk kepada MCMC, memang kita ada akta lah. So perlu didedahkan juga kepada pelajar lah, kalau boleh di peringkat awal lah, pelajar sekolah dan sebagainya, supaya mereka aware dan mereka berasa lebih bertanggungjawab, terutamanya apabila mereka berada di alam maya. Dan seterusnya adalah perlu juga kita berikan kemahiran berkaitan dengan information literacy, literasi maklumat lah. Antaranya contohnya macam mana mereka nak memastikan maklumat yang mereka perolehi daripada hasil carian di internet tu betul ataupun tidak. Kadang-kadang kita tak tahu pun website tu sebenarnya bukanlah website yang betul untuk dirujuk, tapi kita rujuk mungkin kerana kita tidak ada kemahiran tersebut. Kalau macam mungkin website dekat belakang tu, kalau yang normal dia ada .com. So kalau macam yang scam ni, kadang-kadang dia punya pautan ataupun URL tu mungkin bukan .com di belakang. Jadi terus ada skills yang perlu diberikan lah, kemahiran literasi maklumat, kemahiran mencari, kemahiran menilai maklumat yang mereka perolehi, kemudian kemahiran untuk memilih, kemahiran untuk menyebarkan maklumat yang betul, bukan maklumat yang salah. So boleh rujuk sebenarnya kita ada standard juga, tapi Malaysia saya tak pasti ada standard berkaitan dengan kemahiran literasi. Tapi macam di negara seperti Australia ataupun New Zealand ada, kebanyakan negara luar lah memang dah ada standard khusus berkaitan dengan kemahiran mencari maklumat, literacy, information literacy. So antara perkara lah yang rasanya kita boleh dedahkan kepada pelajar, khususnya di peringkat sekolah rendah, sekolah menengah lah, ikut sesuai kematangan mereka untuk memahami kandungan tersebut. Tapi it's good that we start as early as we can lah, supaya mereka sedar dan mereka dah ada satu foundation lah yang kukuh. Jadi mereka insyaAllah tidak terlibat dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan penipuan dalam talian. Mereka tidak melakukan dan mereka juga boleh mengelakkan diri mereka daripada menjadi mangsa dalam masa yang sama.